The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 1. Hari ini, murid-murid akan mempelajari unit 2 iaitu insan bermoral pilihan hidup. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid jangan lupa like, share dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Kita teruskan pembelajaran kita dengan mengetahui pilihan bermoral, pilihan kita. Hidup bermoral, insan bermoral, pilihan kita. Kenapa kita memilih untuk hidup bermoral, menjadi insan bermoral? Kerana seseorang yang baik, seseorang yang mengikut peraturan dan undang-undang adalah disukai dan disenangi orang ramai. Maka murid-murid harus memilih insan bermoral sebagai cara hidup murid-murid, okey, dalam kehidupan murid sehari-hari. Jadi, murid-murid perlulah memiliki ciri-ciri insan bermoral. Ciri-ciri insan bermoral ini meliputi 3 bidang. Yang pertama, dalam aspek pemikiran, ya. Murid-murid boleh baca aspek pemikiran itu apa, kemudian aspek perasaan itu apa, dan aspek perlakuan itu apa. Mari kita saksikan dan renungkan menjadi ciri insan bermoral. Yang pertama, seseorang murid-murid mestilah berfikiran rasional. Melakukan sesuatu perbuatan mesti rasional. Apa itu rasional? Nilai rasional itu apa? Bagaimana murid nak mengamalkan nilai rasional? Mestilah berfikir, bertindak wajar. Okay? Sebelum buat keputusan, awak berfikir kesan baik dan buruk. Okay? Kemudian baru ambil tindakan setelah keputusan perbincangan ataupun buat keputusan berdasarkan apa yang telah kita fikirkan. Baik buruk berdasarkan sesuatu tindakan yang kita nak ambil. Selain itu, melalui pemikiran, kita akan tahu membezakan perkara betul atau salah. Sebagai contoh, cikgu bagi buat contoh. Murid-murid, anda memasuki alam persekolahan sekolah menengah. Di sekolah menengah, kawan awak ajak anda isap rokok. Abang-abang tingkatan 2, tingkatan 3 ajak awak ponting kelas. Baik, sebelum melakukan perbuatan buruk itu, awak fikir apa kesan buruknya. Sekiranya awak isap rokok, kemudian ponting kelas, jika didapati bersalah, jika ditangkap, apa kesannya? Sebab itu awak fikir kebaikan sesuatu melakukan perbuatan. Kalau perbuatan yang kita lakukan itu membawa keburukan, jangan buat. Seterusnya boleh membuat keputusan. Ini berfikir secara rasional lah. Boleh buat berfikiran waras dalam membuat keputusan dan dapat menyelesaikan masalah. Kenapa? Kerana setiap manusia mempunyai masalah. Masalah yang berbeza, yang tak semua orang hadapi, tapi sukar untuk diselesaikan sekiranya murid tidak boleh berfikiran secara rasional. Yang kedua, dari segi perasaan. Apakah perasaan seseorang yang mempunyai insan bermoral? Seseorang yang mempunyai hati nurani yang baik, seseorang yang mempunyai sikap yang berhemah, bersopan dan berwawasan, iaitu seseorang haruslah mempunyai sikap prihatin. Kalau murid tak ada rasa prihatin, tidak ambil peka, tidak ambil suasana persekitaran terhadap diri murid dengan alam sekeliling, maka murid mudah terikut ajakan-ajakan daripada rakan-rakan, daripada masyarakat untuk melakukan sesuatu perkara yang mungkin boleh melanggar peraturan moral, peraturan etika masyarakat dan juga undang-undang sekolah ataupun negara. Selain itu, dari segi perasaan, seseorang murid yang bermoral mesti ada perasaan empati.
Empati berbeza dengan prihatin. Prihatin kita peka, kita tolong. Okey. Empati ini kita akan ada rasa mahu menyelami, melihat orang lain susah. Contohnya, kalau ada kawan kita sakit, demam tak datang sekolah, kita ada rasa empati. Betapa seksanya kawan itu menghadapi sakit demam. Jadi atas dasar rasa sakit itu maka lahirlah perasaan simpati. Empati dan simpati adalah dua perkara yang berbeza. Simpati pula datang rasa kesian. Setelah kita tahu betapa seksanya kawan kita sakit. Contoh, saya bagi contoh tadilah demam, tak datang sekolah, kemudian aksiden. Aksiden, kita rasa empati. Kita rasa betapa sakitnya dia. Kita akan rasa derita yang dihadapi itu, tak boleh makan, tak lalu makan, sakit, rasa sedih, tak boleh pergi sekolah. So kita rasa empati. Daripada perasaan empati lahir perasaan simpati. Yang mana kita akan rasa kesian kawan-kawan kita sakit. Sebabkan itu, kita cuba untuk membantu kawan-kawan kita jika ada rasa kesian, rasa simpati. Selain itu, orang yang bermoral mesti ada perasaan gembira, dalam sudut yang berbeza. Gembira melakukan kebaikan. Gembira kerana dapat membantu kawan. Bukan gembira kerana melakukan kejahatan. Bukan gembira kerana ponteng kelas. Bukan gembira kerana bergaduh dengan kawan. Tidak. Seterusnya, dalam perasaan seseorang yang bermoral mesti juga ada perasaan kecewa. Ini adalah tindak balas kita kepada situasi yang tidak bermoral. Contohnya di sekolah. Waktu rehat kita nampak kawan kita dibuli, kawan kita dipukul. Kita rasa kecewa, kita rasa marah. Jadi perasaan itu datang daripada isu-isu yang negatif, isu-isu yang tidak baik. Timbul rasa kecewa, dan juga sedih. Sedih ini adalah perasaan yang datangnya daripada jiwa kita akibat rasa sesuatu perbuatan, akibat perbuatan yang kurang menyenangkan hati kita. Ini contohnya sedih lah. Contohnya kawan kita tadi tiba-tiba dah lah sakit, lepas tu tiba-tiba terlibat daripada kemalangan jalan raya. Bapak dia bawa hospital, pergi klinik. Balik tu kena langgar dengan kereta. Jadi kita bila dapat tahu kawan kita aksiden, kita rasa sedih. Sedih lah. Menangis kita kan. Baik. Itu ciri seorang insan yang moral. Dia tidak akan jadi, dia tidak akan rasa sedih. Sedih kalau saya berasa sedih kerana cikgu rotan saya sebab saya malas belajar. Bukan, itu bukan ciri insan bermoral. Perasaan sedih itu bukan orang sedih kerana dia seorang yang baik. Tidak. Itu sedih kerana marah akibat sikap malasnya itu. Baik, seterusnya dari segi perlakuan. Seseorang yang bermoral mestilah bersikap adil. Adil ni maksudnya saksama. Cikgu, saksama tu macam mana? Tidak berat sebelah dalam melakukan sesuatu perkara. Tidak berat sebelah dalam melakukan sesuatu kerja. Contohlah, berikan hukuman. Mestilah setimpal kepada orang yang melakukan kesalahan. Dari sudut kenali moral, perbuatan patut. Cikgu memberikan disiplin memberikan hukuman denda sekiranya terdapat pelajar ponteng, didapati bersalah ponteng sekolah ataupun menconteng dinding. Itu dalam unit pelajaran 1, awak dah belajar. Yang kedua, berperi kemanusiaan. Seseorang yang bermoral ini, yang baik hati, mesti ada sikap kemanusiaan. Tolong menolong, mesti ada sikap bertoleransi. Mesti ada sikap berkecuali, mesti ada sikap kasih sayang, mesti ada sikap membantu orang, terutama kepada orang yang menghadapi kesusahan, kemalangan. Kita kena bantulah, mesti ada sikap kemanusiaan dan kita tidak boleh pentingkan diri sendiri. Seterusnya, ada sikap budi pekerti. Sikap budi pekerti ini waktu bila, murid-murid? Waktu bila ni sikap budi pekerti ni? Waktu bila? Waktu awak bercakap dengan ibu bapa anda. Waktu awak bercakap dengan ibu bapa awak mesti ada sikap budi pekerti. Bersikap sopan santun. Bercakap tidak meninggikan suara. Jangan menengking. Jangan melawan cakap ibu bapa. Jangan melawan cakap guru-guru anda.
Selain itu, jaga perbuatan. Okey, jangan suka mengejek rakan-rakan atau buat provokasi sehingga boleh menyebabkan pergaduhan. Jangan. Okey. Seterusnya ialah sikap menghormati. Sikap menghormati. Respect antara satu sama lain. Dan dengan kawan, kita kena respect. Dengan cikgu, awak mesti respect. Dengan mak ayah, lagi awak kena respect sebab awak hari-hari tinggal bersama dengan mak ayah. Bayangkan mak ayah awak yang membesarkan awak, yang bekerja dan memberikan duit wang saku belanja di sekolah. Jadi awak kena rasa hormat kepada ibu bapa awak, hormat kepada guru awak kerana mereka lah yang mengajarkan awak, memberikan awak ilmu. Dan yang terakhir, seseorang yang bermoral mestilah bertindak mengikut undang-undang. Mesti bertindak mengikut undang-undang. Kenapa bertindak mengikut undang-undang? Kerana dia tidak akan langgar peraturan. Kerana dia tidak akan melanggar segala undang-undang yang telah ditetapkan. Orang yang bermoral adalah orang yang mengamalkan prinsip hukum negara. Kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nampak tak? Di dalam prinsip hukum negara itu kelima-limanya. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, peluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. 5 perkara itu menyuruh kita untuk melakukan perkara yang bermoral. Perkara yang baik di sisi agama dan kepercayaan. Oleh itu, murid-murid haruslah memiliki ciri-ciri insan bermoral agar melatih diri murid-murid untuk menjadi seorang yang bermoral. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada contoh tingkah laku insan bermoral. Murid kena mengamalkan perbuatan bermoral. Jadi, bagaimana kita nak melakukan perbuatan moral? Lihat nota yang ada di dalam buku teks anda, contoh tingkah laku insan yang bermoral. Yang pertama, iaitu bersimpati terhadap bangsa banjir yang kehilangan harta benda. Okey, sebenarnya murid-murid, bukan masalah bencana alam seperti banjir saja. Okey, contoh lain, bencana alam untuk marau, gempa bumi yang mengakibatkan kemusnahan harta benda. Jadi kita perlulah ada rasa simpati kepada mangsa-mangsa bencana alam. Contoh dalam ni, buku teks ini, mangsa banjir. Banjir menyebabkan kerosakan harta benda. Cikgu tidak nafikanlah kalau air banjir tidak surut dan proses banjir itu berlaku selama seminggu, 2 minggu ataupun 3-4 hari. Baru air nak surut, kesan buruknya ialah harta benda akan musnah lah, terutama barang elektronik. Terutama pintu rumah awak. Pintu kalau kat rumah, bukan pintu jenis yang padu, pintu papan plywood, dia boleh terkopak pintu itu. Nak tutup rumah, nak buka rumah pun susah. Jadi kita adalah perlulah ada rasa simpati. Jadilah seseorang yang ada rasa simpati terhadap mangsa banjir dan kita perlulah memberikan bantuan ataupun derma ataupun sumbangan yang semampu. Ajak keluarga kita sumbangan dalam bentuk RM1, pakaian baru, dan tulis yang baru kepada kawan-kawan mangsa banjir supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan sabar. Seterusnya ialah menghormati amalan kepelbagaian kaum dan etnik. Seseorang ataupun setiap masyarakat, setiap rakyat Malaysia kena menjadi seorang manusia yang respect kepada agama dan kepercayaan kaum lain. Ini kerana Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza dan juga kepelbagaian agama dan budaya serta kepercayaan yang berbeza. Oleh itu, jadilah seorang insan ataupun manusia yang boleh menghormati, yang boleh menerima kepelbagaian budaya orang lain serta memahami sensitiviti setiap agama dan kaum di bumi Malaysia ini. Baik, yang ketiga ialah mematuhi peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jika kita tidak mematuhi undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak bersekolah, bukan pihak berkuasa, pihak sekolah, maka kita akan jadi seorang pelajar yang bermasalah. Jadi seorang pelajar yang terlibat dalam kumpulan gangster. Ciri-ciri gangster tu ada sekiranya kamu melanggari peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Apa contoh melanggari peraturan? Contohnya ponteng kelas, curi, membuli, vandalism.
Jika kamu sentiasa mengamalkan aktiviti negatif ini, maka kamu mudah terlibat dalam kes jenayah. Maka kamu adalah seorang yang tidak bermoral. Tetapi sekiranya kamu mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, maka kamu telah melatih diri kamu untuk menjadi insan yang bermoral. Okey? Untuk melakukan perbuatan yang baik di sisi agama dan Tuhan. Selain itu, seseorang mestilah bersahabat tanpa prasangka dengan rakan yang berlainan agama dan bangsa. Kamu tidak boleh berkawan dengan kaum kamu sahaja. Contohnya pelajar Cina dengan pelajar Cina. Pelajar India dengan pelajar Sing India. Sing dengan Sing. Ataupun kaum pribumi orang asli dan Sabah Sarawak hanya berkawan dengan kaum mereka. Tidak. Okay? Di sekolah kita ada kepelbagaian kaum dalam kalangan pelajar. Jadi kamu kena kawan semua kawan awak. Tak kira lah mereka kaum apa, agama. Kerana apa? Kerana kita adalah satu Malaysia, so kita kena kawan baik. Cuma untuk menjadi seorang yang bermoral, kita mestilah memilih rakan yang boleh membimbing kita untuk menjadi seorang yang seandainya kalau kawan kita mengalami masalah, okey, sehingga terjerumus kepada perbuatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang sekolah, maka kita sebagai kawan, hidup kita mesti membantu, menegur kawan kita, okey, membimbing kawan kita dan mengajak kawan-kawan kita supaya lakukan perbuatan moral. Okey? Sesungguhnya yang seterusnya kita hendaklah sanggup mempertahankan dan menjaga imej negara. Kenapa kita nak perlu menjaga dan mempertahankan negara kita supaya negara kita aman? Jika kamu tidak menjaga keamanan negara dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara, dengan memastikan bahawa negara diikuti, negara aman dengan mematuhi peraturan negara, siapa lagi kalau tidak kita? Memang kita tidak nafikan bahawa negara mempunyai pihak berkuasa yang bertanggungjawab jaga kedaulatan negara, terutamanya ATM, Angkatan Tentera Malaysia, terutamanya polis yang menjaga keamanan dalam negara. ATM di luar negara, polis menjaga keamanan dalam negara. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, kita juga bersama-sama menjaga dan mempertahankan imej negara. Supaya ia dipandang tinggi oleh negara luar, ia dihormati dan disenangi oleh pelancong-pelancong asing dan juga negara luar. Menjadikan hidup kita lebih aman. Seterusnya, sebagai seorang murid mestilah rajin ke sekolah. Jangan ponteng sekolah. Untuk apa? Untuk menimba ilmu. Kena buat selalu. Rajin datang sekolah dan belajar bersungguh-sungguh setiap hari. Perbuatan ini kena selalu, maka anda akan menjadi seorang pelajar yang berguna di sisi Tuhan, di sisi agama, di sisi masyarakat dan negara. Oleh itu, anda akan membentuk perilaku yang baik dan insan yang moral. Secara tak langsung, jadilah insan bermoral, hidup aman selalu dalam kehidupan. Baiklah, kita pergi seterusnya tentang kepentingan menjadi insan bermoral. Apa kebaikannya kamu melakukan perbuatan bermoral di samping menjadi seorang yang bermoral? Yang pertama, ada 5 kesan ataupun kepentingan menjadi seorang yang bermoral. Yang pertama kepada diri anda lah, kepentingan bermoral terhadap diri kita sendiri, iaitu hidup kita akan lebih tenang dan sejahtera. Murid-murid, kalau kamu melakukan perbuatan yang bermoral, kamu akan rasa bahagia kerana sesuatu perbuatan itu dilakukan dengan perkara yang baik. Tetapi sekiranya kalau kamu terlibat, buat pertama kalinya kalau kamu terlibat dalam melakukan kesalahan, ponteng kelas, terlibat kumpulan gangster, buat pertama kali, kamu akan ada rasa serba salah. Kerana kamu tak diajar untuk melakukan kejahatan dalam hidup kamu sejak daripada kecil. Sebab tu tak boleh melakukan kejahatan. Kena ikut peraturan dan juga undang-undang negara. Yang kedua, akan mendapat balasan yang baik di sisi Tuhan. Kalau kita buat baik, semua orang akan sayang pada kita dan kita akan mendapat balasan yang baiklah kepada Tuhan. Hidup kita pun tenang, sama ada hidup ataupun sudah mati. Oleh sebab itu, murid-murid perlulah jadi seorang insan yang bermoral. Baik, seterusnya, kesan yang seterusnya kepada masyarakat. Masyarakat perlulah kepentingan dia
Masyarakat kalau ramai-ramai melakukan perbuatan yang moral dan menjadi seorang yang baik, berakhlak baik serta bermoral pada masyarakat, seluruh masyarakat, maka hidup akan lebih harmoni. Okey, hidup akan lebih harmoni. Okey, harmoni ni adalah erti kata aman damai lah, tak ada pergaduhan. Hidup bermuafakat melatih kita untuk tolong-menolong, okey, bekerjasama, bertoleransi, walaupun kawan-kawan kita, walaupun seluruh jiran-jiran kita yang tinggal kawasan berhampiran di kediaman rumah anda berbilang kaum. Okey, jadi kalau ada toleransi, kalau ada sifat tidak pentingkan diri, maka anda akan hidup aman. Okey, dan di kepentingan yang seterusnya menghormati dan bertolak ansur dalam masyarakat. Setiap masyarakat dia akan hormat dan respect kepada semua orang lah, tak kira bangsa apa, kaum apa, agama apa, dengan syarat memahami, menerima kebudayaan, kepelbagaian budayaan dan keagamaan serta kepercayaan masyarakat Malaysia. Dalam arti kata, kamu kena tahulah sensitiviti setiap kaum di negara kita. Okey, contohnya kawan kita yang beragama Hindu, orang India, mereka tidak makan daging. Jadi waktu rehat jangan ajak kawan-kawan awak makan daging. Okey, sebab mereka makan vegetarian. Jadi jangan ajak kawan awak, berikan makan kepada kawan awak daging. Okey, seterusnya, kebaikan kita kepada apabila kita menjadi insan yang bermoral, terutama kepada alam sekitar, iaitu tidak lain tidak bukan ialah alam sekitar akan terpelihara. Okey, di sini cikgu nak bagi tahu alam sekitar ni luas. Skop dia sangat luas. Alam sekeliling anda, apa yang awak nampak di depan mata anda. Okey, kawasan keliling rumah awak, apa yang awak nampak? Udara, air. Okey, semua itu alam sekitar. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, itu semua alam sekitar. Mereka juga hidup, okey? Pokok juga hidup, haiwan juga hidup. Jadi semua makhluk ciptaan Tuhan ni berhak untuk hidup, okey? Jadi jagalah alam sekitar kita, okey? Jaga kebersihan. Sama juga di sekolah, sebelum masuk kelas bersihkan kelas. Kutip sampah, jangan buang sampah merata-rata tempat. Okey, jika tidak nanti kelas kotor dan kita pun susah nak belajar. Seterusnya, mengelakkan penularan akibat penyakit akibat pencemaran. Awak kena ingat, sakit terjadi apabila berlakunya pencemaran. Pencemaran terjadi akibat aktiviti rakus sikap manusia. Sebagai contoh yang cikgu boleh bagi tahu ni, di hadapan awak ni awak nampak seorang brother. Seorang brother ni nak tebang pokok menggunakan sensor dia, mesin pemotor pokok. Jadi kalau aktiviti pembalakan haram dilakukan tanpa pengetahuan pihak berkuasa, maka hutan simpan akan gondol. Okey, aktiviti pembalakan haram menyebabkan hutan itu tercemar dan hutan itu menjadi panas serta terdedah kepada resiko kejadian tanah runtuh dan secara tidak langsung menyebabkan berlakunya banjir dah tanah runtuh disebabkan hujan turun itu lama. Automatik berlaku tanah runtuh, kejadian tanah runtuh dan akhirnya menyebabkan berlakunya kejadian banjir. Banjir bukan banjir biasa, banjir lumpur. Jadi kesan daripada banjir lumpur bukan sahaja merosakkan harta benda tetapi memberi kesan kepada kehidupan manusia itu sendirilah. Penyakit mudah datang. Sebab tu jangan. Itu juga kalau awak di kawasan kediaman rumah anda, jangan buang sampah di sungai. Jangan buang sampah di longkang kerana boleh menyebabkan kejadian banjir kilat. Ni banjir kilat. Banjir kilat tak sama dengan banjir. Banjir kilat berlaku di kawasan kediaman perumahan lah. Di situ boleh menyebabkan risiko kematian apabila berlakunya lintas-pintas. Barang-barang elektronik ataupun elektrik yang hidup terkena air, maka orang yang lalu kawasan air tersebut boleh mati ataupun boleh meninggal dunia disebabkan renjatan elektrik. Okey, seterusnya kita tak payah pergi lama-lama. Kita pergi kepentingan ataupun kesan seseorang yang mengamalkan insan bermoral ini ialah kepada keluarga kita, iaitu keluarga kita menjadi bahagia. Okey, kalau kamu sentiasa berbuat baik kepada ahli keluarga kamu, tak kiralah abang, ayah, kakak, adik, mak, okey, pakcik, makcik ataupun penjaga kamu, nenek atau apa atuk. Okey, kalau semua orang melakukan kebaikan terhadap keluarga sendiri, keluarga itu akan jadi bahagia. Cikgu yakin dan faham, okey, ramai dalam kalangan pelajar, anak-anak murid cikgu menghadapi masalah keluarga. Tetapi jangan jadikan
masalah keluarga kamu itu menyebabkan kamu stres dan melakukan aktiviti yang tidak memudah. Terlibat dalam kumpulan geng ataupun memusnahkan hidup awak sendiri. Contohnya terlibat dalam kancah gejala sosial seperti ambil dadah, kemudian jual badan, okey, kerana stres, okey, tekanan hidup miskin ataupun masalah gangguan keganasan rumah tangga daripada mak dan ayah yang tidak bertanggungjawab. Okey, jadi kalau anda menghadapi masalah seperti itu, maka bolehlah laporkan kejadian keganasan rumah tangga itu kepada kaunselor anda dan pihak berkuasa. Okey, cikgu juga boleh membantu anda. Cikgu bersama kaunselor akan membantu anda. Okey, kalau takut nak buat report polis, cikgu akan buat report polis. Okey, supaya ibu bapa awak dikenakan tindakan sekiranya mereka melakukan keganasan terhadap anak mereka, okey, sehingga mengakibatkan anak-anak trauma untuk datang sekolah, trauma untuk duduk di rumah. Tetapi lain pula jadinya kalau kamu ini jenis yang tidak dengar nasihat. Okey, tak mau dengar nasihat ibu bapa, cikgu, sekolah si ponting dan amat malang kepada pelajar perempuan yang mempunyai boyfriend. Awak percaya kepada kawan awak, sanggup lari daripada rumah. Jadi ini akan memberikan kesan buruk kepada family awak sendiri. Bayangkan siapa yang nak hidup bahagia. Semua nak hidup bahagia di samping ada ayah, ada mak, ada abang, ada kakak, adik. Okay? Jadi kalau kita mempunyai keluarga bahagia, kita akan rasa bahagia dan institusi keluarga akan menjadi lebih. Terutamanya setiap masyarakat di negara Malaysia yang berbilang kaum. Baik, kesan yang terakhir, apabila kita menjadi seorang yang bermoral ataupun kepentingannya ialah apa? Kita tengok kepada negara kita. Apa kesannya kepada negara? Iaitu tiada pencabulan hak. Dan juga kesannya, kepentingannya, imej negara terpelihara. Okay, tiada pencabulan hak. Okay? Ini khusus kepada pemimpin. Pemimpin yang memimpin negara kita. Kalau pemimpin terlibat dalam aktiviti rasuah, maka secara tidak langsung imej negara akan tercemar. Okay? Pencabulan hak ataupun kedaulatan hak terhadap negara kita akan mudah berlaku apabila mempunyai pemimpin ataupun rakyat yang tidak bertanggungjawab terhadap negaranya. Contohnya membocorkan rahsia kerajaan, menipu dan melindungi penjenayah dan sebagainya sehingga menyebabkan orang ramai takut untuk tinggal di negara kita. Oleh itu kita sebagai rakyat Malaysia sekiranya mengetahui ada agenda ataupun mempunyai bukti atas kesalahan yang dilakukan oleh sesetengah orang atau pemimpin negara, bagi mana-mana negara, maka kita boleh membuat laporan kepada pihak berkuasa. Oleh itu, cikgu minta kamu semua buatlah kebaikan untuk diri kamu sendiri. Latihlah diri kamu walaupun kamu tak dengar kata, walaupun kamu cikgu tegur kamu buat selamba saja, tapi fikirkanlah kebaikan, melakukan kebaikan. Kesan melakukan kebaikan dan juga kesan melakukan perbuatan yang tidak baik dalam hidup anda. Mari menjawab aktiviti latihan penilaian A bersama Cikgu Khairo. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada latihan penilaian. Latihan penilaian ini terdapat di dalam buku teks anda. Jadi murid-murid boleh buka, semak buku teks anda, kemudian kita bincangkan jawapan bersama-sama. Baik, untuk menjawab soalan ini, cikgu minta kamu semua fahami dahulu apakah tajuk ataupun isu yang terdapat di dalam cerita ataupun karangan ataupun gambar ataupun rajah ataupun apa-apa saja dialog dan sebagainya, syair ke, apa maksud ataupun isu moral yang hendak disampaikan oleh pembuat soalan ini supaya kita tahu episod moral ataupun jalan cerita situasi apa yang nak diberitahu kepada kita. Kerana isu-isu ini memberi jawapan semasa kita nak menjawab soalan. Baik, kita tengok isu dia apa. Kita baca soalan bersama-sama Baik. James Ombeh berusia 30 tahun. Ini watak dia lah. James Ombeh berusia 30 tahun.
Beliau merupakan maling gunung. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi jungle trekking, akan ada orang yang bekerja sebagai pemandu arah ataupun pembantu pendaki bukit, pendaki gunung. Instructor lah orang senang cakap jadi contoh kalau murid-murid pernah pergi ke Gunung Kinabalu. Siapa yang pernah pergi ke Gunung Kinabalu, saya yakin dah pasti orang Sabah sendiri pun ada yang pernah sampai puncak Gunung Kinabalu. Okey, sepanjang pendakian akan ada dia punya ranger dia, dia punya kaki tangan, staff yang membantu kita untuk bertugas sebagai maling gunung ataupun petugas seseorang yang nak mendaki gunung ataupun sekelompok manusia yang nak mendaki. Jadi tugas James Umbih ini dia adalah maling maling gunung, iaitu orang yang membantu pendaki gunung lah. Tak kisahlah gunung mana nak pergi kan. Cikgu ambil contoh gunung yang paling tertinggi sekali di Malaysia ialah Gunung Kinabalu. Banjaran ataupun gunung yang paling terpanjang sekali di Malaysia ialah Banjaran Titi Wangsa. Jadi di Semenanjung juga kita ada gunung yang tinggi, Gunung Tahan, Banjaran di Banjaran Tahan. Jadi setiap gunung ini bahaya, jadi orang maling gunung inilah pembantu kepada kita sekiranya kita nak mendaki, sebab dia ada ilmu khas nak daki gunung. Okey, kita terus ke pembacaan. Beliau bertugas membawa pelancong mendaki Gunung Kinabalu. Nampak? Membawa pelancong. Biasa pelancong tak kisahlah pelancong tempatan ke, pelancong asing ke. Okey, murid ada tanya saya kenapa cikgu nak highlight? Highlight lah sebab ini adalah maklumat ataupun jalan cerita yang nak disampaikan kepada kita, yang mana kita perlu tahu apakah isu yang terdapat dalam jalan cerita ini. Baik, dia merupakan seorang pekerja yang disenangi. Gariskan perkataan yang disenangi. Disenangi oleh siapa? Rakan sejawatnya. Okey. Maksud ayat di sini ialah kawan-kawan James Umbih ni sangat suka, sangat terharu, sangat kagum, sangat disenangi lah oleh kawan-kawan dia. Sebab apa dia disukai, disenangi? Kerana sikap dia lah, sikap James Umbih ni sikap James Umbih ni yang peramah dan baik hati. Okey, murid-murid, yang kat sini cikgu nak tanya, apa itu peramah atau itu baik hati? Okey, peramah dan baik hati itu bermaksud orang yang sentiasa ambil berat, caring, orang yang sentiasa berikan ucapan selamat sejahtera, tegur kawan-kawan, tegur masyarakat. Okey, peramah lah, ajak berbual, sentiasa ajak berbincang dan sebagainya. Sebab sentiasa membuat lawak, untuk menghappykan kita, menggembirakan kita. Beliau juga merupakan seorang yang bersemangat tinggi. Semangat tinggi ni maksudnya mempunyai motivasi yang bagus lah. Untuk apa? Untuk menjadi seorang yang ceria dan penyayang. Ceria dan penyayang maksudnya orang yang happy, orang yang ada kasih sayang. Sentiasa memberikan kasih sayang, tak kira lah kepada manusia, tapi kepada seluruh alam sekitar. Semasa gempa bumi melanda, dengan kawasan Gunung Kinabalu, James berusaha menyelamatkan 2 orang pendaki. Ceritanya lebih menarik. James Umbih ni cuba nak selamatkan 2 orang pendaki ketika berlakunya kejadian gempa bumi di Gunung Kinabalu. Macam mana nak selamatkan? Dengan menghalang batu bata tersebut daripada menghempak 2 orang pendaki yang dibawanya. Jadi tanggungjawab dia ada rasa tanggungjawab dia. Dia ada rasa sifat peka, prihatin. Dia ada rasa sifat patriotisme. Bahawa pekerja ataupun orang Malaysia mampu melindungi atau menjaga kebajikan customer dia. Nampak? Di sini nampak dah nilai-nilai moralnya. James telah ditemui dalam keadaan cedera parah. Nampak tak kesian James? Dia dalam keadaan cedera parah. Kenapa dia cedera parah? Kerana dihempap batu. Di bawah runtuhan batu tu maksudnya dia kena hempap batu lah. Bila berlaku gempa bumi, tak kisahlah gempa bumi kat gunung ke, kat mana-mana ke, akan ada benda yang terjatuh daripada atas. Biasa kalau gunung tu banyak kawasan batu, batu-batu keras. Contohnya objek batuan, tanah tinggi batuan seperti Gunung Kinabalu, gunung-gunung di kawasan Banjaran, di kawasan Sarawak. Terdapat batu-batu keras kawasan Banjaran itu ataupun kawasan gunung itu. Jadi James Umbih ni dia kena hempap semata-mata nak selamatkan pelancongnya. Walaupun James cedera parah, dia bersyukur kerana dapat menyelamatkan salah seorang pendaki yang dibawanya. Nampak?
dia sanggup berkorban untuk menyelamatkan pendaki yang dibawanya, customernya lah. Okey. James Umbi sanggup menggadaikan nyawa. Nah, ni saya cakap tadi lah, sanggup berkorban. Okey. Sanggup menggadaikan nyawa demi menyelamatkan orang lain. Tak ada fikir nak selamatkan orang dapat duit, tidak. Okey. Dia selamatkan orang kerana ada rasa tanggungjawab. Dan dia mempunyai ciri insan bermoral yang patut dicontohi. Yang ini patut kita ada, iaitu ciri insan bermoral. Okey, apa perkara patut, apa perkara benar, apa perkara baik yang James Umbih buat. Anda dah belajar unit ini di dalam unit 1. Jadi anda boleh kaitkan dengan nilai moral dan perkara yang dilakukan. Apa perkara yang dibuat? Perkara baiknya apa? Apa perkara patut dibuat? Jadi, apa perkara benar dalam cerita ini? Mungkin murid-murid boleh kupas ataupun cari perbuatan-perbuatan James Umbih ini dalam perbuatan bermoral. Okey, baik. Seterusnya, bila kita dah highlight atau penggariskan maklumat yang ada di dalam ini, maka kita dah keluarkan, kita dah faham dalam cerita, kemudian barulah kita boleh jawab soalan. Okey, soalan pertama. Mengapakah James Umbih disenangi oleh rakan? Okey, gariskan perkataan James Umbih. Okey, disenangi oleh rakan sejawatnya. Okey, James Umbih ini dalam soalan dia ada kata kunci. Watak W, nilai N, K1. Ni cikgu buatlah untuk belajar cikgu. K1 maksudnya kehendak soalan pertama, K2 kehendak soalan kedua, K3 kehendak soalan ketiga. Bergantung kepada soalan. Berapa soalan lah. Okey. Okey, baik. Bila kita baca soalan ini, maka cara nak jawab yang pertama, buat gariskan James Umbih, tuliskan watak. Okey. Soalan tanya tentang James Umbih. Nanti jangan bagi jawapan. Rakan sejawatnya suka kepada menyenangi maling gunung itu kerana. Orang tanya James Umbih. Orang tak tanya maling gunung. Maling gunung tu siapa? Siapa pembawa pendaki bukit? Maling gunung tu orang yang bekerja. Siapa pekerja pembawa bukit itu? James Umbih. So letaklah James Umbih sebab soalan tanya pasal James Umbih. Jadi kena tulis ataupun gariskan dan tulis W. W ni maksudnya watak. Okey, disenangi oleh rakan sejawatnya. Kenapa dia disenangi? Dia disukai dan dihormati dan dikagumi oleh kawan. Okey, rakan sejawat ni maksudnya kawan, murid-murid kawan. Okey, kenapa? Kenapa dia disenangi? Okey, apakah jawapan murid-murid? Murid-murid tak payah nak buat ayat penuh dalam bahasa Melayu James Umbih disenangi oleh rakan sejawatnya kerana tapi nak jawab soalan murid-murid bergantung kepada pilihan jawapan. Bergantung kepada pilihan jawapan. Okey, kalau jawapannya macam gini. Macam ini kan. Garis saja, tak ada point. Point tu maksud cikgu macam ni. Ada satu, ada dua. Ni jawapan point. Kalau garis saja maksudnya kena buat ayat. Okey. Kena buat ayat. Okey. James Umbih disenangi oleh rakan sejawatnya kerana tengok di sini ada jawapan. Apa jawapannya murid-murid? Okey, yang pertama. Sikapnya yang peramah dan baik hati, bersemangat tinggi, sentiasa ceria dan penyayang. Okey, jawapan nak selamat awak letak watak. Kat sini cikgu tak letak watak sebab cikgu nak tengok awak faham tak tadi. Watak ni kita nak tulis untuk tuliskan jawapan. James Umbih disukai atau disenangi rakan kerana sikapnya yang peramah, baik hati, bersemangat tinggi dan sentiasa ceria dan penyayang. Okey, letakkan watak itu untuk selamatlah, untuk dapatkan markah. Bayangkan kalau soalan akhir tahun, setengah tahun, cikgu awak bagi soalan bentuk struktur bagian ini itu cara awak nak dapatkan markah. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia tanya awak, jelaskan dua ciri insan bermoral. Dia nak dua ciri insan bermoral yang ditunjukkan oleh James Umbih. Watak dia masih lagi siapa watak dia? James Umbih. Okey, tulis kat sini James Umbih. Okey. Kat sini dak ciri. Kena soalan satu lah. Okey, K1. K1 ni biasa kita letak kalau ada dua soalan, dua atau tiga soalan. Tapi kalau tak ada soalan tu satu saja, okey, tak payah letak. Tetapi awak kena letak. Kesilapan itu berlaku nanti nak jawab soalan nombor 4. Okey. Baik. James Umbih dalam usaha menyelamatkan pendaki di bawahnya. Maksudnya apa ciri-ciri insan yang bermoral yang ada pada James Umbih ni ketika selamatkan pendaki yang di bawahnya? Apa jawapan awak? Okey, cuba semak jawapan cikgu.
Okey, James Umbi menyelamatkan pendaki dengan menghalang batunya daripada menghempap batu. Awak boleh letak sini watak. Okey, James Umbi menyelamatkan pendaki dengan menghalang batu-batu daripada menghempap pendaki yang dibawanya. Dia sendiri yang halang pakai badan dia. Okey, pakai badan dia. Okey, kemudian jawapan yang kedua. Mesti letakkan watak. Watak dia siapa? James Umbi. Cikgu tak letak supaya cikgu nak tunjuk. Memang betul jawapan ini, tapi ada setengah-setengahnya kalau ikut format penandaan tak diterima kerana tak ada watak. Jadi nak selamatkan murid, murid tulis je watak kat depan. James Umbi sanggup menggadaikan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Okey? Nampak tak? James Umbi sanggup menggadaikan nyawanya kerana ingin menjaga kebajikan customernya ataupun pelanggannya. Nampak? Macam-macam jawapan lah. Okey, macam-macam jawapan. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Pada pandangan anda. Okey, soalan ni minta pandangan kita Anda ni, okey, gariskan perkataan anda. Okey. Anda ni merujuk kepada diri anda. Nanti masa nak jawab, jadi apa pandangan anda? Okey. Mengapakah James Umbi? James Umbi, gariskan perkataan James Umbi ataupun highlightkan. Cikgu lebih suka highlightkan ni. Okey. Favorite ni main highlight ni. Okey. Bukan hilang, highlight. Okey. Highlightkan nama James Umbi ni. Berusaha menyelamatkan pendaki yang dibawanya. Apa pandangan awak? Okey. Mengapa? Kenapa James Umbi tu berusaha nak selamatkan pendaki yang dibawanya? Okey, apa jawapan awak? Cuba kita tengok. Jawapan yang ketiga sepatutnya kena bina ayat. Ni, nampak? Kat sini betul dah jawapan ni. Okey. Tetapi, betul, jawapan betul. Tetapi, dia menjadi tak ikut format penandaan jawab soalan sebabnya ialah jawapan yang penuan tulis ini adalah dalam bentuk ayat. Okey, soalan dalam yang diberikan ini menyuruh kita untuk menjawab dalam bentuk ayat. Tak boleh jawab dalam bentuk form. Jadi awak kena tukar jawapan lain. Okey, kena buat ayat. Buatkan dia jadikan ayat. Tak kisah. Okey, awak gabungkan nanti. James Umbi mempunyai nilai tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya titik. Kemudian sambung ayat. Selain itu, James Umbi mempunyai sikap prihatin kepada pendaki tersebut. Nampak tak? Jawapan yang sama cuma dijawab dalam bentuk ayat yang penuh. Maksudnya tak ada poin-poin. Tak ada poin satu, apa, poin kedua, apa. Tak ada. Okey. Jadi ini adalah cara kita jawab. Sama macam nombor satu. Jawab je. Okey. Jawab je apa. Tak ada poin satu, apa, dua, apa. Okey. Baik. Dan soalan terakhir. Ni kena tengok betul-betul. Baca betul-betul. Andaikan anda adik James Umbi. Apakah perasaan anda? Okey, gariskan perkataan perasaan anda. Di sini awak tulis K1. Cikgu, kenapa nak tulis K1? Ingat tak cikgu cakap apa K1? K1 tu bermaksud kehendak soalan pertama. Okey, kehendak soalan pertama. Okey. Perasaan. Perasaan kalau jumpa isu positif, ni cikgu ajar. Perasaan kita kalau jumpa isu positif, perasaan kita jadi happy lah. Tenang, gembira, suka. Okey. Jadi kalau perasaan kita jumpa isu negatif, bila kita nampak benda yang tak baik, mestilah kita apa? Yang pertama, kita akan marah. Kita akan kecewa. Kita akan geram. Okey, kita rasa tak bahagia dan sebagainya. Itu adalah perasaan kalau kita menampak perbuatan yang tidak baik. Jadi kena tulis, okey. Terhadap, okey, kita sambung soalan Ni automatik saja. Okey, apakah perasaan anda? Nanti anda tukarlah kepada saya. Kalau tak nak, nanti kita tengok cikgu ajar. Terhadap sikapnya, okey, sikap siapa ni? Sikap James Umbi yang berusaha untuk bantu orang lain. Okey, ni nak tanya perasaan kita yang berkaitan James Umbi yang suka tolong orang lah. Okey, kemudian gariskan perkataan mengapa. Okey, kenapa cikgu cakap kat sini murid cuai? Biasanya murid akan jawab soalan apa yang dia tahu. Tak jawab soalan mengikut kehendak soalan. Okey, dia akan jawab perasaan je. Okey, suka, gembira, sedih, bahagia. Dah titik. Kalau katakan soalan ini 3 markah, kamu cuma dapat 1 markah je. Perasaan je, jawapan perasaan. 1 je poin. Jawapan huraian? Mana cikgu jawapan huraian? Soalan huraian mana? Kenapa pula cakap tak ada? Ini jawapan dia. Okey, ini jawapannya. Okey, ini soalannya. Okey, sorry. Mengapa? Okey, mengapa itulah soalannya. Okey, jadi kat sini sebelum kamu melakukan kesilapan,
analisis soalan itu. Fahami kehendak soalan. Okey. Okey, soalan ini memerlukan kita membuat ayat. Adakah kamu peka jawapan ini betul atau silap? Kita bincang sama-sama. Okey, murid bagi jawapan murid. Okey, kita tengok jawapan cikgu. Ni jawapan dia. Okey, buat ayat. Bangga. Okey. Bangga. Tulislah bangga. Okey, bangga. Okey, kenapa awak bangga? Kerana perbuatan tersebut bermoral. Ini jawapan ini masih boleh diterima. Kalau murid tak tahu nak cakap, cikgu saya tak tahu nak cakap, boleh. Perbuatan itu tidak bermoral. Perbuatan tersebut bermoral dan tidak salah di sisi agama. Okey. Kenapa? Dia anggap wira kerana tidak mementingkan. Kenapa dia anggap bermoral? Kerana tidak mementingkan diri sendiri. Selfish, tak selfish. Okey. Ketika menghadapi usaha. Okey. Selain itu, titik. Selain itu, Jones siapa ni? James MB sentiasa bertanggungjawab sesama manusia. Dia ada rasa tanggungjawab sebagai tugas seorang pemandu pendaki, iaitu maklim. Jadi secara tidak langsung kamu telah dapat 3 markah. 1 untuk K1, 2 lagi untuk soalan ulasan mengapa. Baik. Begitulah contoh kita nak menjawab soalan murid-murid. Okey. Cikgu harapkan kamu semua faham akan apa yang telah cikgu ajar. Jadi jangan lupa tolong buat latihan, dan siapa yang salah tolong buat pembetulan. Okey, boleh rujuk jawapan cikgu. Jangan salin bulat-bulat kerana ini adalah contoh jawapan yang betul ataupun salah. Yang cikgu reka-reka untuk murid faham kenapa salah, kenapa betul. Okey. Sampai sini saja pembelajaran Cikgu Khairul. Diharapkan murid berjaya mempelajari unit ini dengan baik. Semoga anak-anak murid cikgu ini yang senang mendengar menjadi anak yang baik, bermoral di sisi agama, bangsa dan negara. Sekian sahaja daripada Cikgu Khairul. Jangan lupa like, sharekan video ini kepada rakan-rakan anda dan tekan button subscribe. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di bab yang berikutnya. Bye.